Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asli' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada malam ini. Kita diberi hidayah taufik, kita diberi sihat afiat, diberi kelapangan masa, panjangkan lagi usia, dapat lagi kita bertemu untuk kita teruskan membincang berkenaan dengan ilmu qiraat, ilmu yang berkait dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita ini termasuk dalam apa yang Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarnya, insya-Allah. Terima kasih kepada RH Qiraat Center yang menganjur ataupun mempertemukan kita semua dalam program pembentangan metodologi Qiraat Yaqub, qiraat yang ke-9. Dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada malam ini daripada yang ikuti di Zoom ataupun di Facebook ataupun di YouTube nanti. Jadi mudah-mudahan kita dirahmati juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini adalah merupakan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua dalam membincangkan tentang qiraat Yaqub. Okey, nota Ustaz pun panas-panas lagi. Tak sempat banyak sangat program. Okey, apapun alhamdulillah kita mungkin akan ada satu lagi pertemuan, ya, satu lagi pertemuan. Kalau nak habiskan malam ni kesemuanya tu akan jadi kelam kabut sikit. Jadi kita nak relax. Jadi insya-Allah untuk yang terakhir nanti minggu yang akan datanglah insya-Allah tentang metodologi qiraat Yaqub yang taklah terlalu banyak. Tapi taklah terlalu sikit. Okey. Kalau tak silap, sebelum Ustaz masuk tajuk yang baru, kita kenal dulu Ruwais. Perawi yang pertama kepada Imam Yaqub. Ya, perawi pertama kepada Imam Yaqub, Ruwais. Siapa dia Ruwais? Biografi dia pun cukup ringkas. Dalam buku pun ceritakan tentang Ruwais ni pendek sangat. Jadi bolehlah kita ambil maklumat tentang nama beliau yang sebenarnya, iaitu Muhammad bin Al-Mutawakkal Al-Lu'lu'i Al-Basri. Itu nama yang mana nama sebenarnya Imam Ruwais, dan beliau juga digelar sebagai Abi Abdullah, dan beliau adalah wafat di Basrah pada tahun 238. Maknanya tak diketahui tarikh lahirnya. Kita tarikh lahir kita dah tahu semua. Tarikh wafat, tarikh meninggal dunia kita je yang tak tahu. Tarikh dilahirkan kita dah ada. Tapi Imam Ruwais ni tarikh lahir dia tak ada. Tarikh wafat dia ada. 238 Hijrah. Okey, katanya Az-Zuhri, sedikitlah apa yang dipuji oleh ulama tentang Imam Ruwais. Katanya Zuhri, aku bertanya kepada Abu Hatim tentang Ruwais. Adakah dia ni membaca Al-Quran dengan Yaqub? Maknanya adakah dia ambil daripada Imam Yaqub? Imam Yaqub yang kita dah sebut biografi beliau, yang lahirnya 100
17 Hijrah dan meninggalnya tahun 205, ya, 205 Hijrah. Maknanya dikatakan Ruwais itu sempatlah bertemu dengan Yaqub. Maka jawabnya Abu Hatim, ya, bersama-sama dengan kami dan khatam beberapa kali. Seorang mukri yang bijak, imam qiraat yang mahir dan terkenal dengan dhabit dan itqan. Ya, itqan tu bersungguh-sungguh. Buat satu kerja tu bersungguh-sungguh, panggil itqan. Bukanlah kita panggil apa orang sebut, semangat tahi ayam apa gitulah, lebih kurang ya. Panas kejap je, lepas tu down, lemah semangat ataupun putus asa sebagainya. Buat satu kerja, satu perancangan tu bersungguh-sungguh, kita panggil itqan. Ini pujian yang disebut oleh Abu Hatim tentang Imam Ruwais. Okey, ramai yang mengambil bacaan daripada beliau, antaranya Muhammad bin Harun At-Tamar, Abu Abdullah Az-Zubair bin Ahmad Az-Zubairi Asy-Syafi'i. Ramai lagi, kata ramai yang disebut sini 2-3 orang je. Okey, tu ramai lagi lah. Maknanya menunjukkan kemasyhuran Imam Ruwais tu di kalangan masyarakat waktu itu. Okey, selesai. Itu saja, ringkas saja tentang Imam Ruwais, biografi beliau. Kita terus masuk kepada sambungan tentang perbincangan metodologi qiraat Hamzah, qiraat Yaqub ini. Ustaz pun tak rujuk balik kepada rakaman yang lepas. Mungkin Kak Lina boleh respon. Tajuk ini bab 2 Hamzah dalam 2 kalimah. Rasanya tak sentuh lagi bab 2 Hamzah dalam 2 kalimah. Kalau sentuh, beritahu Ustaz sebut dulu secara pintas lalu sebab tak sempat nak rujuk tadi. Bab 2 Hamzah pada 2 kalimah yang dimaksudkan di sininya ialah tentang pertemuan kedua-dua Hamzah yang mana dikenali sebagai Hamzah qata', kalimah yang berlainan. Kalimah pertama Hamzah qata' berada di akhir ayat, akhir kalimah. Hamzah yang kedua berada di awal kalimah berikutnya, dan bila kita baca wasal maka berlakulah pertemuan 2 Hamzah dalam 2 kalimah. Yang kita bincangkan pasal 2 Hamzah 2 kalimah ini, mungkin persamaan baris dah sentuh, persamaan baris, dan juga yang kedua ataupun kategori kedua ialah berlainan baris. Mana-mana qiraat yang bincangkan tajuk ini memang akan bahagikan 2 perkara ini, sama baris atau berlainan baris. Yang pertama, bagi Imam Ruwais, dia tashilkan Hamzah kedua apabila kedua-dua Hamzah baris atas, bawah atau depan bagi Ruwais ya. Yang kedua bukan tahqiq. Yang kedua ialah tahqiq. Bagi Imam Rauh membaca dengan tahqiq Hamzah yang kedua apabila kedua-dua Hamzah itu baris atas, bawah atau depan bagi riwayat. Ini kita sebut tentang yang sama baris. Jadi di sini melibatkan Imam Ruwais sajalah. Tapi kalau kita dah belajar belum okey. Kalau kita belajar riwayat siapa? Warash misalnya. Ya, dia baca dengan tashil. Kita dah praktik tashil sebelum ini, ataupun kita kata Imam Ibnu Katsir, Abu Ja'far ke Ibnu Katsir ke, dia kena mengena tentang 2 Hamzah dalam 2 kalimah ini. Jadi antara Ruwais dengan Rauh, yang berbeza dengan Hafsnya ialah Ruwais kena tashil. Senang tashil ya. Wajah ibdal tak ada. Dia tak ada kena ibdal. Seperti mana Warash ada lagi ekstra wajahnya. Selain daripada tashil ada ibdal.
Tapi ruwais hanya tashil saja. Okey, selesai ni. Contohnya sya'an syarah. Ya. Sya'an syarah. Kalau Qalun lain sikit. Kalau Ibnu Katsir beza pula Bazi dengan Kumbul. Kalau Warash ada ekstra wajahnya seperti yang disebutkan tadi. Kalau Abu Ja'far sama. Abu Am lain. Okey. Baik. Jadi ingat yang ini ingat ruas lah. Yang lepas-lepas tu kalau tak ingat kena refer, kena ulang kaji balik lah. Okey, yang ni contoh wa huwa allazi fis samaa'i ilahun. Ilahun wa fil ardi ilah. Wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Ulaika. Dia tashil. Semua tiga-tiga jenis ni kita tashilkan hamzah yang kedua. Okey, senang ya. Yang ni habis, yang sama baris selesai. Sekarang kita tengok yang berlainan baris. Yang berlainan baris ni pun lagi senang kalau kita dah ikuti daripada awal imam-imam qiraat sebelum ni. Tapi tak apa, kita ulang lagi, ya, kita ulang lagi walaupun ada persamaan dengan Qalun, dengan Warash, dengan Ibnu Katsir, dengan Abu Am, dengan Abu Ja'far. Dah banyak persamaan yang kita dah sebut beberapa kali. Kita sebut sekali lagi untuk Yaqub. Rasanya kali terakhir lah ni kita nak sebutnya. Sebab lepas ini qiraat lain dah tak ada kena-mengena tentang hukum ni. Yang pertama, jenis pertama ialah tentang hamzah yang berada di kalimah pertama itu berbaris atas, dan hamzah yang kedua pula berbaris di bawah. Contohnya watlu alaihim naba'a Ibrahim. Contoh ini tak tukar-tukar dari dulu sampai ke hari malam ni. Contoh tu je lah. Ya. Benarnya banyak lagi contoh lain, tapi tak cari je. Ya. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Dan memang buku-buku banyak memilih contoh ini. Okey. Itu jenis pertama. Jenis yang kedua, hamzah pertama baris atas, hamzah yang kedua baris depan. Yang ini pun tak tukar-tukar contoh ni. Memang ini je. Sebab apa, dalam Quran ada satu ini je. Tak boleh nak tukar. Tak boleh nak cari dah contoh yang lain. Sebab ini satu-satunya yang ada dalam Al-Quran. Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabuh. Kedua-dua jenis ini bagi Imam Ruwais, ya, bagi Imam Ruwais, melibatkan Ruwais juga, dia membacanya dengan tashil, ya. Tashil melibatkan hamzah yang kedua, tak ada kena-mengena dengan hamzah yang pertama. So jangan bertukar dengan Qalun ke ataupun apa-apalah, tak ada kena-mengena dengan poin hamzah pertama tu, tak ada kena-mengena. Semuanya dia fokus kepada hamzah yang kedua saja. Okey. Yang ini baik. Jadi kita baca tashil hamzah yang kedua, maka dikekalkanlah pada harakat mad tu dengan 4 harakat. Ini boleh rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-44. Ya, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-44. Selesai. Yang ketiga ialah hamzah pertama berbaris bawah. Manakala hamzah yang kedua berbaris atas. Seperti inna sya' nunazzil alaihim minas sama'. Alaihim kita dah belajar sebelum ni, dia baca alaihum kan. Kalau nak ikut yang Yaqub lah. Alaihum minas sama'i a. Sekarang ni sekarang ni satunya i, yang satu lagi a. Maka kalau kita baca wasal, jangan lupa untuk ruwais saja akan tukarkan hamzah yang kedua itu menjadi huruf ya pada sebutan. Tulisan dia tak tukar. Dia cuma tukar pada sebutan. Minas sama'i ya. Sebab tak ditukarkan pada tulisan kerana mungkin orang tu baca dia berhenti minas sama'.
Maka nak mula depannya tak boleh mula dengan ya. Kena mula balik dengan huruf hamzah. Ayatan fadhallat. Ya, ayatan fadhallat. Okey. Jadi perubahan yang berlaku itu hanya berlaku ketika wasal saja. Itu poin dia kena ingat. Okey, yang keempat ialah hamzah pertama baris depan. Manakala hamzah yang kedua pula berbaris atas. Seperti tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Okey, sini ada tanda wakaf, mungkin seorang tu nak berhenti. Okey, berhenti tak ada masalah lah. Berhenti, tak perlu kita nak ingatkan tentang dua hamzah, dua kalimah ini. Tapi bila sambung, kita jangan lupa hamzah yang berbaris atas tu ditukarkan menjadi huruf waw. Man tasha' wanta. Seperti yang Ustaz tulis inilah wanta. Tapi dalam Quran memang tak tulis waw. Dia tak tulis man tasha' wanta. Kita sendiri kena tahu ini berubahnya jadi apa. Dalam Quran dia hanya letak alif kemudian tanda bulat aja, ya, bulat atas alif menandakan ibdal. Kalau tak belajar cara maksud nak memahami tanda-tanda tersebut, mungkin berlaku kesilapan lah dalam bacaan. Okey. Yang last sekali, yang terakhir untuk dua hamzah dalam dua kalimah ini yang berlainan baris, yang berlainan dari segi barisnya ialah hamzah pertama baris hadapan. Manakala hamzah yang kedua pula berbaris di bawah. Wallahu yahdi man yasha'u i. Ui. Ada satu u, ada satu i. Yasha'u ila siratim mustaqim. Ruais dia ibdalkan kepada waw. Man yasha'u ila. Yasha'u ila siratim mustaqim. Satu lagi dia tashil. Man yasha'u ila siratim mustaqim. Cuma jangan lupalah kalimah siratin kita dah belajar masa bacaan surah Fatihah tu. Ruais baca dengan sin, raw baca dengan sad. Jadi kalau datang ayat ini akan jadi 2 plus 2 jadi 4 lah. 4 ulangan. Okey, jadi perlu kita ingatkan sekali lagi di sini wajah tashil yang kita sebut, wajah ibdal kita dah sebut juga tadi. Pada hamzah kedua hanya berlaku ketika wasal saja. Ini poin yang paling penting sekali. Ya. Sebab mungkin ada setengah pembaca bila tak diterangkan yang ini dia silap faham lah. Mungkin dia akan baca nafas habis. Wallahu yahdi man yasha'. Dia terus nak mula pada kalimah selepasnya. Jadi yang dia faham kena tukar hamzah jadi waw. Mungkin dia akan mula wila. Wila siratin. Jadi itu dah salah. Dah salah. Wila siratin mustaqim tak dibaca gitu. Okey, habis. Ya, 5 jenis yang berkaitan dengan dua hamzah dalam dua kalimah. Dua hamzah dalam dua kalimah. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya Ustaz. Yang di sini Ustaz kata baca 4 kali untuk yang UI ni. UI. 4 kali ke sebab satu yang raw dia tahqiq. Dia tak ada ulang. Ke ada ulang? Okey, betul. Dia tahqiq. Maknanya 3 kalilah. 3 kali. 3 kali. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. 3 kali kerana rauh dia tak baca seperti mana ruais. Senang je tadi 2 campur 2 je tadi. Itu yang jadi 4. Rupanya tak boleh campur 2 gitu. Kena 2 campur 1. Kak Hafsah ada nak tanya tadi, nampak Kak Hafsah? Ke soalan sama? Kak Hafsah. Ustaz, maaf, saya nak tanya kalau yang ada 2 wajah ni yang dibaca dulu yang mana satu Ustaz? Dalam semua kiraan kalau ada 2 wajah dibaca yang mana satu? Dibaca dengan Ustaz perhatikan banyak yang mulakan wajah ibdal.
Ibdal dulu. Okey. Ibdalkan kepada huruf waw. Jadi lebih afdal diibdal dulu kemudian tashil ya. Kemudian tashil. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Kalau kita talaki tu kita nak pilih salah satu pun tak ada masalah. Boleh juga. Bergantung syekh lah macam mana. Atau juga syekh mungkin dia nak tashilkan dulu. Ikut je lah tashil dulu. Ya. Okey. Baik, kita terus ke topik yang berikutnya. Ha'us sakt. Tajuk ha'us sakt. Yang ni nombor 9 sebab 7 satu kalimah, 8 dua kalimah, hamzatan min kalimatan. Yang ni 9. 9. Dua hamzah tadi 8 Ustaz boleh tengok atas, takut saya sebab 6 yang jamak. Betul. So last week pun ada numbering yang silap. Tak apalah. 8. Dan yang ke-9. Terima kasih. Maklumlah ini yang first time mentangan. Apa, nanti mudah untuk Ustaz punya yang seterusnya sebab dah ada ini. Betul. Boleh terus masuk kitab Ustaz. Boleh terus cetak. Cetak kitab tu dalam nak siapkan yang Ibnu Katsir dululah. Subhanallah, rahsia. Ibnu Katsir tu dah siap, cuma saya makan sikit lagi. Kami pun masuk video ke Ustaz? Macam Hamzah kan, macam Hamzah masuk video lah. InsyaAllah. Okey, kita tengok yang ha'us sakt ya. Ini merujuk kepada penambahan huruf ha di hujungnya. Penambahan huruf ha di hujungnya. Dan fungsi dia adalah untuk menunjukkan kepada baris hujungnya baris apa. Muncullah huruf ha ini. Itu fungsi kepada ha'us sakt. Dia bukan macam saktah yang kita faham, berhenti seketika, tempoh 2 harakat kemudian terus bacaan. Tidaklah. Ya. Istilah ini merujuk kepada fungsi dianya adalah untuk menunjuk kepada baris hujungnya baris apa. Jadi yang pertama adalah berkenaan dengan huwa, hiya. Huwa dan hiya. Dia dan dia. Sama ada dia terletak selepas huruf waw ataupun terletak selepas huruf fa ataupun terletak selepas huruf lam. Tak ada masalah lah, mana-manalah. Tapi yang ini berkenaan dengan dia terletak selepas huruf itu ke ataupun tak ada langsung. Tak ada huruf waw, fa, lam tu. Ya, maka kalau kita nak waqaf, kita akan berhenti dengan ha'us sakt. Makna ada penambahan huruf ha di situ. Huwah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiyah. Ada huruf ha di situ. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan bukanlah Yaqub seorang yang baca macam ni. Maknanya bukan Yaqub saja yang ada. Bukan Yaqub saja, qiraat Yaqub saja ada hukum ha'us sakt. Qiraat kita pun Asim pun ada ha'us sakt ya, dalam bacaan riwayat Hafs. Cuma bacaan Hafs tu berbeza sikit dengan qiraat yang lain di mana ha'us sakt itu berlaku pada bacaan dan pada tulisan. Kalau Yaqub ni tulisan tak ada, bacanya ada. Tu yang masalah sikit tu. Tulisannya memang tak ada, tapi bila kita baca, kita berhenti, jadi ada. Okey. Ini dipanggil domir yang ghaib. Faham? Jadi nak berhenti ingat
kita tambahkan ha ujungnya. Maka nampaklah waw tu baris atas. Qalu alana rabbaka yubayyin lana ma hiyah. Ya. Kita baca qul huwallahu ahad tapi tak sempat Allahu ahad, kita dah berhenti pada huwa. Qul huwah. Qul huwah. Okey. Tapi tak munasabahlah, takkan dah habis nafas ya sampai huwa. Okey. Baik. Satu. Ini satu ya. Yang pertama. Yang kedua, setiap nun bertasydid. Nun yang bertasydid daripada dhamir jamak muannas al-ghaibat. Al-ghaibah. Jamak muannas al-ghaibat sama ada dia bersambung dengan isim ataupun fi'il ataupun harf. Ya, nun yang bertasydid. Untuk jamak muannas saja. Syaratnya, tapi dia ada syarat. Syaratnya ialah sebelum dia tu, maksudnya dia tu terletak sebelumnya, sebelum nun ya, yang bertasydid tu. Mana sebelum nun bertasydid ada huruf ha. Selepas ha dhamir ada nun bertasydid. Gitulah. Ya, kita katakan nun bertasydid tu dia bersambung dengan dhamir jamak hi tu. Okey, jadi kita nak wakaf pada kalimah seumpama ini, tambah ha. Wa qalat ikhruj alaihinna. Ya, hinna akan ada huruf ha. Kalau baca ayat ini banyaklah ya. Falamma sami'at bimakrihinna. Tapi masa talaki tak adalah kita berhenti gitu. Cari tempat-tempat wakaf je lah. Kita tak adalah baca falamma sami'at bimakrihinna. Lepas tu ulang balik. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihunna. Berhenti pula, ulang lagi. Jadi makan masa sikit lah. Sebab kalau contoh ayat ni memang banyak lah. Wa'atadat lahunna. Lagi. Muttaka'an wa'atat kulla wahidatin minhunna. Jadi pergi gostan. Jadi macam pelik gitu. Okey. Jadi kita baca di alaihunna ya, dah boleh berhenti gitu. Ya. Dengan menambahkan ha. Okey. Baik, satu. Itu yang kedua. Jadi gini berhentinya, bimakrihinna ilaihinna lahunna minhunna aydiyahunna alaihinna. Terusnya ialah yang ketiga. Berkenaan dengan kalimah kaidikunna. Ya, kaidikunna. Bagi kalimah ini yang terletak dalam surah Yusuf ayat yang ke-28, boleh kita berhenti dengan dua wajah. Dengan hak ustak pun boleh, tanpa hak ustak pun boleh juga. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Boleh wakaf macam tu. Atau min kaidikunna tambah ha asad pun boleh juga. Ini special lah ya. Tempat yang special, surah yang special, ayat yang special. Jadi tu kita keluar daripada kaedah yang biasa. Okey, itu yang kedua. Tengok yang ketiganya ialah berkenaan dengan setiap ya mutakallim yang bertasydid. Yang bertasydid je, kalau yang tak ada tasydid tak berkait ya. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya itu kepadaku. Ilayya kepadaku. Kalau kita buang ya bertasydid baris atas tu jadi baca ila kepada. Makna dia kepada. Nak cakap bahasa Arab, nak memberikan makna dia tu kepadaku, maknanya ilayya.
Jadi Yaqub dia akan berhenti dengan ha usad. Wa rafi'uka ilayyah wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayyah. Ilayyah. Ya. Boleh. Itu yang ketiga. Banyak lagi lah yang tempat-tempat lain. Cuma ingat hanya yang bertasydid. Sebab ya mutakallim ni dia ada yang bertasydid, ada yang tak ada baris, ada yang ada baris. Ya. Yang ada baris tanpa tasydid lah maknanya. Baik, nombor 4 ini adalah kalimah khusus dan ia adalah tambahan bagi riwayat Ruwais. Bagi riwayat Ruwais. Jadi dia jadi kalau kita baca berhenti dengan tambah ustaz. Kenapa 4? Kenapa 4? Betul lah. 2 3 2 3 4 gitu. Itu ke Ustaz mengira-ngira tu. Tadi tak ada nombor. Ini nombor 3. Siap ya mutakallim ya. Asalnya ada nombor 3 tu, nombor 3 terjatuh. Tak tahu jatuh mana. Okey. Baik, boleh yang ni ya hasratah, ya asafah, ya wailatah. Kemudian sammah. Ya, sammah. Bukan summa bukan yang summa tu, yang sama. Nanti silap apa? Silap sebut pula. Silap faham. Habis summa tu ada nombor ke Ustaz? Ke dia memang macam mana? Sama tu nombor 4 ke atau mana nak kata mana-mana? Nombor 4 tu. Ustaz bubuh nombor terus. Nombor 4. Okey. Nombor 4. Tak naik juga. Okey. Sammah. Ini kalimah khusus ya yang dibaca gitu. Dibaca dengan tambah ataupun dibaca dengan ha ustaz. Okey. Boleh jangan bertukar dengan summa. Okey. Untuk Ruwais saja ya Ustaz, bukan Yaqub Mana? Ni. Yang ni ini Ruwais saja, bukan Yaqub. Rauh. Ini kalimah-kalimah yang bagi Ruwais sahaja, khusus. Ruwais saja, okey. Tak terlibat dengan Yaqub. Rauh. Rauh. Imam kedua Rauh. 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 Ya. Okey. Baik, kemudian Imam Yaqub dia wasal dengan hazaf ha usad pada kalimah-kalimah berikut. Yang ini dia wasal dengan dia hazafkan ha. Ma auna anni maliyah. Yang inilah kita katakan Asim ada ha usad juga. Dia asalnya mali. Mali, apa yang bagiku. Mali. Tapi kita dah tertulis ha usad. Bukan ha dhamir. Maka kita baca dengan berhenti ke, wasal ke, tetap ada ha. Maliyah. Tapi kalau Yaqub lain pula. Kalau berhenti memang adalah. Kalau sambung tak ada ha. Ma'auna anni maliya halaka. Maliya halaka anni sultani yakhuduhu fagulluh. Sultaniyah. Kalau berhenti ada ha. Sultani yakhuduhu fagulluh. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Mahiyah. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Mahiyah tu kita baca wasal ke waqaf ke kita ada ha tersebut. Tapi kalau Yaqub wasal hilang. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Ya.
tiba terfikir Ustaz, sebab selama ni kita baca dengan hasakat kan. Jadi kalau hafs wasal ada ha tu juga ya Ustaz? Ya, ada. Kalau wasal ada. Sebab selalu baca waqaf kan, sebab sedap kan dia punya rhyming tu. Rima-rima hujungnya sama. Sebab tu dia tambah antara sebabnya nak samakan rima tu al-qari'ah mal-qari'ah. Semuanya jadi gitu, bunyi gitu. Jadi sini pun mahiyah. Mahiyah ni apa maknanya? Apa dia? Ya? Apakah dia? Itulah makna dia, apakah dia. Jadi kalau cari dalam kamus mahiyah mungkin lain pula jumpa. Dia kena cari ma satu, hiya satu. Ha yang ada tu ha usak kita panggil. Okey. Baik. Jadi ingat kalau nak sambung yang hafs wa ma adraka ma hiya narun. Ada ha. Tapi beza dengan Yaqub wa ma adraka ma hiya narun. Okey. Surah Al-Haqqah 19, 20, 25, 26 Isabiyah Kitabiyah. Isabiyah Kitabiyah. Ya. 19, 20, 25, 26. Okey. Ini ayatnya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Kitabiyah. Kalau berhenti, kitabiyah inni kalau sambung. Okey. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ada di situ. Kemudian wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Tu yang ha yang tanda mati. Kalau kita tengok dalam Quran ada tanda mati tu ha usak namanya. Ya. Okey. Baik. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini tempat yang pertama kali kita jumpa tentang hak usak. Dalam bacaan hafs kita. Baca Quran juzuk 1, belum jumpa. Juzuk 2, belum jumpa. Masuk juzuk yang ketiga. Kalau kita nak terangkan pada murid tu bolehlah di sini. Sekadar tambahan maklumat. Tentang kita boleh test. Kita boleh test dia nak tahu kalau sambung macam mana. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ya, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Itu berhentilah, ya. Lam yatasannah. Dan kalau sambung, kalau baca hafs lam yatasannah wanzur. Ha tetap ada. Tapi bezalah dengan Yaqub, kalau sambung hilang ha. Lam yatasanna wanzur. Ya. Yatasanna wanzur. Okey. Ulaika alladzina hadallah. Ulaika alladzina hadallah fa bihudahum muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra. Okey, yang ini pun ada ha. Fa bihudahum muqtadih. Kalau sambung tak ada. Fa bihudahum muqtadih qul la. Qul la. Okey. Maknanya ha usak ni kadang-kadang dia duduk selepas baris atas. Kadang-kadang duduk selepas baris bawah. Ya. Okey. Sekejap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Nah. Allah. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. والشرف والدرجة. Okey, baik. Kita sambung lagi yang tadi berkenaan dengan hak usaf. Ini jelas fa bi hudahu muqtadi. Terusnya tentang ruwais. Ruwais yang waqaf. Yang waqaf pada kalimah ayya tanpa ma, bagi kalimah ayyama. Ayyama ni dalam surah Al-Isra ayat yang ke-110. Ini sebenarnya ada kaitan dengan dipanggil munfasil atau muttasil. Maksudnya dari segi penulisan ada kaitan dengan resam, ya. Ayyan yang mana tak kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ni, dia tulisnya terpisah. Ayya dengan ma ni terpisah. Ayya tu bertanwin dan bertasdid, ma pun sama. Jadi untuk ruwais dia tak wakaf sekali dengan ma. Dia tak wakaf sekali dengan ma. Dia boleh wakaf dengan ayya. Tapi yang lain akan wakaf dengan ma, ayyam ma. Tapi ruwais dia wakaf pada ayya. Itu kalau nak wakaf lah. Tapi memang kita tak wakaf di situ. Kalau nak wakaf, wakafnya begitu. Okay. Kemudian
Di sini pula Imam Yaqub baca dengan mengisbatkan ya yang dihazafkan. Ini masih lagi kaitan dengan kalau nak kira yang ni Ustaz tak masuk ke sini sebenarnya. Ini dah tajuk kepada dah lari sikit. Yang ini dah bagi tajuk lain. Ya, Ustaz sikit dulu yang ni. Dia dah lompat ke tajuk yang lain. Okey, ada Kak Ros tanya pasal ma istifham. Ma istifham. Ini dah jadi 10. Masih lagi tentang hak usaq sebelum Ustaz masuk kepada yang bab yang silah. Ada yang Ustaz tertinggal tentang ma istifham. Untuk Yaqub, sini Ustaz tak tulis. Kalau masih ingat lagi, kita dah bincang juga dalam qiraat yang lain seperti kalimah fima, kalimah mimma, kalimah amma, kalimah lima, kalimah bima, kalimah fima. Jadi yang mana ma istifham? Saya panggil ma istifham. Ma istifham ni maknanya dalam asal penulisan ma istifham ni dia eja mim alif. Dia akan eja mim alif. Ma istifham. Okey. Bila ma istifham didahului oleh huruf jar, maka dia akan buangkan huruf alif. Buang huruf alif. Jadi bila kita waqaf pada kalimah-kalimah ini, maka kita akan tambahkan hak usaq. Tambah hak usaq. Seperti mana kita bincang dulu dalam qiraat Ibnu Katsir. Okey, sekejap Ustaz ambil balik. Kita masukkan sini, ada yang tertinggal. Okey, nampak tak? Ni kan. Lima, bima, fima, amma dengan mimma. Kalimah-kalimah ini sebenarnya ada alif selepas mim tu. Ini mim alif. Seperti kita selalu sebutlah, kalau yang baru belajar bahasa Arab, dia memang arif sebut mas muka, mas muki, kan? Mas muka, mas muki, itulah biasa masa kecil-kecil dulu belajar pun itulah juga yang jadi apa orang panggil perbualan sampai sekarang ke. Belajar bahasa Arab komunikasi, inilah yang diajarnya. Mas muka, mas muki, ismi, kaifa haluka, kan? Jadi kalau kita tengok mas muka, ejanya mim alif lah. Mim alif. Ma tu maknanya apa? Itu dipanggil istifham, tanya. Ya, istifham tu maknanya nak faham, minta faham. Kalau minta faham, kena tanya. Kan? Kalau kita nak minta faham, kita kena tanyalah. Kalau kita tak nak faham, tak payah tanya, tak apa. Jadi itu maknanya istifham dalam bahasa Arab. Istifham, macam kita kata istighfar, pattern bunyi dia dalam sorofnya sama. Istighfar, istifham, istighfar, minta ampun. Kalau yang mana ada isti tu, tu minta semua tu. Ya, istidlal, minta dalil, minta semuanya. Senang, nak mudah faham ya dalam bahasa Arab. Jadi nak ulang sekali lagi. Yang asalnya ada alif ma itu kalau didahului oleh huruf-huruf, kalau didahului oleh huruf-huruf jar, huruf jar ni antaranya huruf lam. Huruf jar ni ialah yang mengkasrahkan, yang membaris bawahkan huruf hujung di akhir kalimahnya. Ya, biasanya begitu. Kecuali ada tempat-tempat, adalah kaedahnya yang tak ikut baris bawah, itu panjang ceritalah. Jadi di sini bila ada masuknya huruf lam ke huruf ba ke huruf kalimah fi,
ke, min ke, an ke. Jadi semuanya dia buangkan alif. Sebab tu kita tengok dalam Quran lam dengan mim saja. 5. 5 tu bukan 5. 5 tu bagi apa? Bagi apa? Adalah makna apa di situ. Bima dengan apa? Fima pada apa? Amma tentang apa? Mimma daripada apa? Semuanya ada makna apa. Jadi kalau waqaf, limah, bimah, fimah, ammah, mimmah. Macam tu. Ya. Okey. Baik. Terus. Yang ni Ustaz akan share semula sebab ada yang terputus tu ceritanya. Yang ini pun sama, kita terus pergi skip kepada yang ke-10 bab silah. Ya. Silah. Tentang silah ni berkaitan dengan hal dhamir. Sebenarnya boleh diletakkan tajuk hal dhamir, tapi Ustaz guna tajuk yang sama dipakai oleh salah satu buku yang Ustaz rujuknya Al-Usulun Nayyirat. Salah satunya mudah nak buat ringkasan nota di situlah. Cuma kena hati-hati. Dalam kitab yang cetakan awal-awal tu ada beberapa ralat, ya, ada kesilapan tu kena tengok jugalah. Okey. Baik, bab silah bagi kedua-dua perawi. Maknanya tentang tajuk ini, ya, tajuk ini melibatkan kedua-dua perawi bersepakat menghadafkan silah pada kalimah-kalimah berikut. Sebenarnya tajuk ni di bawah poin ha dhamir, ya. Cuma Ustaz tukar nama tajuk kepada silah. Dia hazafkan silah pada kalimah-kalimah berikut. Bagi siapa? Yaqub, makna ruwais dengan raw lah sekali ni. La yuaddihi surah Ali Imran. La yuaddihi surah Ali Imran muka surat 59. Okey. Jadi kalau kita baca dikatakan tak ada silah, sambung terus sajalah. La yuaddihi ilaik, ya, la yuaddihi ilaik. Itu maknanya tanpa silah. Okey, yang ini ada dua tempat dalam surah Al-Imran dalam ayat yang sama. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintarin yuaddihi ilaik. Okey. Kemudian yang kedua muka surat 68 nu'tihi. Ni nak mudahkan tuan-tuan pun boleh rujuk, boleh terus refer kepada Quran. Nu'tihi muka surat 68 surah Ali Imran. Maknanya dibaca tanpa silah, ya, tanpa silah. Dan kalimah nu'tihi juga ada pada muka surat 485, ya, 485 surah Syura. Surah Syura. Okey. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Itu maknanya hazaf silah. Nu'tihi minha. Kita baca dengan silah nu'tihi minha, ya. Okey. Kemudian yang ketiga, muka surat 97 surah An-Nisa ayat yang ke-115, nuwallihi. Jadi baca Yaqubnya tak ada silah ha dhamir di sini. Nuwallihima, nuwallihima, tak boleh panjanglah hi tu. Tentang ini walaupun banyak kita tak ada masalah sangat. Kita boleh rujuk kepada Qurannya. Kalau ada lah ya mat itu panjanglah, kalau tak ada tak payah panjanglah. Okey. Okey, ini pun sama kalau tadi muka surat 97, ini pun sama 97, ayat yang sama 115, kalimah wa nuslihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya, tak ada silah dhamir. Baik. Itu bagi kedua-dua perawi yang baca dengan tanpa silah. Ini juga bagi kedua-dua perawi yang baca dengan kasrahkan ha dan tak ada silah. Kasrahkan ha, fa'alqih. Ini merujuk kepada Quran Hafs atau bacaan Hafs
dimatikan ha, fa'alqih. Jadi kedua-dua perawi sepakat dibaca dengan baris bawah, fa'alqihi ilaik. Ya, fa'alqih. Fa'alqihi, hidupkan hi tapi jangan panjangkan hi. Yang keenam, ansanihu. Ansanihu. Ini pun sama, ya. Dibaca dengan tanpa silah. Tapi tanpa silah tu satu, dibariskan baris bawah lah. Ansanihi illa syaitan. Ansanihi illa syaitan. Kita baca baris depan, ansanihu. Okey, itu dah bezalah tu. Yang ketujuh, alaihullah. Surah Al-Fath. Surah Al-Fath, alaihullah. Dibaca dengan baris bawah, alaihillah. Secara automatik lah. Kalau baca dengan baris bawah, Allah Jalalah tu ditarkikkan lam. Baik. Kedua-dua perawi juga baca dengan kasrah huruf qaf dan huruf ha tanpa silah. Tanpa silah. Qaf dan ha. Wa yattaqi. Ini ikut kepada Quran Hafs. Quran Hafs wa yattaqi. Jadi untuk bacaan Yaqub wa yattaqihi, qaf hidup baris bawah, ha pun hidup baris bawah tapi tak dipanjangkan. Bagi kedua-dua perawi dia tambah hamzah sakinah selepas jim dan dhammah ha tanpa silah. Yang ni pun dia dalam Quran dia dah siap tulislah. Arjih. Kalau ikut keterangan tadi macam mana nak baca? Tambahkan hamzah selepas huruf jim dan dhammahkan ha tanpa silah. Jadi bunyinya ialah arjihu, arjihu dalam surah A'raf muka surat 164. Boleh rujuk di situ. Dibaca dengan berhamzah. Berhamzah. Begitu juga muka surat 368, qalu arjih wa akhahu, letakkan hamzah yang mati selepas jim, arjihu wa akhahu. Qalu arjihu wa akhahu. Okey, tak disilahkan. Ini khusus bagi ruwai sahaja. Membaca dengan hadzaf silah berserta dikasrahkan ha. Hadzaf silah berserta kasrahkan ha. Wa man ya'tihi mu'mina. Wa man ya'tihi mu'mina, kita buangkan silah dan kasrahkan ha. Wa man ya'tihi, ha tu memang dah baris bawah dah. Wa man ya'tihi mu'mina. Dibaca pendek, wa man ya'tihi mu'mina, ya'tihi mu'mina. Cuma kena ingat yang sebelum ni Ustaz pernah sebut, ya, istilah digunakan juga. Kita baca pendek wa man ya'tihi mu'mina, tak dibaca silah ya'tihi mu'mina. Dia kadang-kadang guna istilah qasr. Ya, qasar. Dibaca dengan qasar ha. Jadi kena faham qasar di situ maknanya ialah tanpa mad. Kadang-kadang dia menggunakan istilah ikhtilas. Ya, ikhtilas maknanya menyambat. Bila menyambat tu tak berlaku mad lah. Wa man ya'tihi mu'mina. Ya. Biyadihi 'uqdatun nikah. Jadi sini pun sama. Biyadihi 'uqdatun nikah. Biyadihi 'uqdatun nikah. Nampaknya satu kaedah yang cukup senang bagi Imam Hafs yang kita dapat buat kesimpulan beza Hafs dengan qiraat Yaqub ini. Qiraat Hafs, qiraat Asim riwayat Hafs ini bagi ha dhamir simple aja. Dia ada beberapa kategori, beberapa keadaan, bilakah nak baca silah, bila tak dibaca silah, dia ada formula dan follow formula aja. Tapi bagi Yaqub tak boleh pakai sangat formula itu. Boleh pakai tapi tak kesemuanya. Kenapa? Kerana ada banyak tempat yang berlawanan dengan formula. Tapi kalau Hafs, dua aja. Ya.
yang tempat yang tak dibaca dengan silah pada tempat biasa, tapi dalam ayat tertentu dibaca dengan silah. Contoh surah Furqan kan, wa yakhlud fihi muhana. Sepatut ikut formulanya tak silah lah situ. Tapi satu tu je lah. Kemudian yardahu lakum, surah Zumar, yardahu lakum, sepatutnya gitu, tapi tak baca dengan silah, yardahu lakum. Okey. Ke-12, tengok yang ni 12, ghurfatan biyadihi fasharibu. Jadi kalau baca yang Ruwais, ghurfatan biyadihi fasharibu. Biyadihi fasharibu. Biyadihi malakut, surah Al-Mu'minun. Biyadihi malakut dibaca dengan tanpa silah, biyadihi malakut. Okey, habis. Selesai tentang bab silah yang sebenarnya kita bincang pasal ha dhamir. Ya. Okey. Ini tentukan nombor. Semua dah salah. Salah satu, salah semua. Ini dah betul 10. Okey, sekarang kita masuk bab idgham kabir. Idgham kabir. Ada sikit lagi. Idgham kabir seperti mana yang kita dah bagi definisi sebelum ni, maksud kepada idgham itu ada pecah kepada dua lah, saghir dengan kabir, ya. Kabir itu merujuk kepada huruf yang pertama kita idghamkan adalah huruf yang berbaris. Tu. Ya, kalau berlawanan dengan idgham saghir, idgham saghir huruf yang pertama mati. Jadi kalau yang dah selalu ikuti pembentangan metodologi ini, rasanya dah ingat betul-betul lah dari segi definisinya, ya. Dah boleh faham maksud kabir. Okey, bagi Yaqub macam ni. Surah An-Nisa ayat 36. Nak kata formula tak boleh juga, sebab dia tak macam susi. Walaupun ada seakan-akan susi, tapi tak total sama dengan susi, tak, ya. Dia ada tempat khusus yang berlaku idgham kabir. Ba bertemu dengan ba, surah An-Nisa ayat 36. Wasahibi bil jambi. Tak boleh nak guna formula bila huruf mutamathil lain apa kena idgham kabir, tak boleh. Sebab ba bertemu ba banyak dalam Quran, tiba-tiba yang ni pula dia baca idgham kabir. Wasahib bil jambi. Wasahib bil jambi. Ta bertemu dengan ta. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Yang ni tatamara. Yang ni sebab tu Ustaz ada buat kurungan jika dibaca wasal. Maksud baca wasal tu rabbika dengan tatamara kita sambung. Tapi kalau berhenti tak boleh idgham. Contoh fabi ayyi ala'i rabbik, berhenti. Rabbik. Maka nak mula pada kalimah selepasnya kita akan sebut tatamara. Tak boleh idgham. Nak idgham macam mana? Awal-awal lagi kan. Apa ni, kalau dialek Kelantan bolehlah, kena ada sabdu awal-awal lagi dah ada sabdu. Tu maknanya istilah dialek Kelantan dia boleh letak awal-awal tu ada sabdu kan. Ini tak boleh. Jadi kalau kita baca sambung fabi ayyi ala'i rabbikat tamara. Rabbikat tamara, ya. Itu maksudnya. Nun bertemu nun, surah An-Naml ayat 36, berserta dimatkan 6 harakat. Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimal. Qala atumidunani bimal. Jadi macam mana nak buat ni? Kita idgham kabir, nun bertemu nun yang mana atumidunani. Atumidunani. Jadi nak idghamkan nun pertama baris atas na ke dalam nun kedua baris bawah mi, kita panjangkan dulu du tu 6 harakat lah. Atumiduni. Baru kita sebut ni. Atumiduni bimal. Macam tu. Okey. Boleh.
Itu tiga tempat yang mana di idgham, baca dengan idgham kabir. Baik. Ini kita masuk nombor 12. Idgham kabir bolehlah juga nombor 11 pun. Bagi ruwais. Sebab dia pecahan bagi ruwais, kita tak boleh bunuh nombor. Idgham kabir bagi ruwais. Tadi idgham kabir bagi Yaqub. Sekarang bagi ruwais, ya. Bagi ruwais tanpa khilaf. Tanpa khilaf maknanya satu wajah saja. Wajah iaitu dengan idgham. Fala ansaba bainahum. Ansaba bainahum, yang ni kita akan baca dengan idgham kabir, maka mesti kita panjangkanlah 6 harakat dulu. Ini untuk ruwais. Fala ansab bainahum. Macam tu. Ansab bainahum. Okey. Kemudian kai nusabbihaka katsira. Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Jadi idgham kabir. Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Macam tu. Ustaz, boleh tempat tanya? Yang ansabainahum hanya satu wajah isba' saja. Dia tak boleh 2 4, tak ada ya? Dia tak macam Susi. Dia ma'al maddil musyabbah dengan 6 harakat saja. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga. Wa ja'ala lakum. Dalam surah An-Nahl, wa ja'ala lakum. Yang ni, kalau tengok dalam surah An-Nahl, muka surat 275. Okey, 275 dibaca dengan okey. Dia ada 8 tempat. Dia ada 8 tempat. Dia ada 8 tempat yang mana dengan khilaf. Tapi ini kita sebut yang tanpa khilaf. Tanpa khilaf dengan satu wajah saja. Ayat yang ke-78, muka surat 275. Ya. Muka surat 275. Okey. Dibaca dengan idgham kabir. Satu wajah saja. Wa ja'alakum. Wa ja'alakum. Okey. Boleh ya? Wa ja'alakum. Okey, itu tanpa khilaf. Sekarang dengan khilaf. La dhahaba bi sam'ihim. Memang payah sikitlah nak buat formula. Memang tak ada formula. Memang kena ingat itu. Tak boleh nak guna ba bertemu ba. Susah. Ya. La dhahaba bi sam'ihim. Ini dengan khilaf boleh baca izhar. La dhahaba bi sam'ihim, boleh idgham. La dhahab bi sam'ihim. Ke surah 4. Al-kitaba bi aydihim. Al-kitaba bi aydihim. Ustaz. Ya. Tadi ke wajah anak lakum tu kita baca dengan idgham kan? Tapi dalam buku ni dia boleh baca izhar juga Ustaz. Dalam Quran ni, dalam mushaf ni boleh baca izhar juga. Wajahan ni. Ayat yang berapa? Ayat yang 78 tu, muka surat 2 apa? Ni dia. 275 Dia tu. 2 wajah. Boleh baca 2 wajah ni. 275. Wajah alal lakum tu. Wajah ala lakum ni kalau yang okey, kejap lagi kat hati kita cuba tengok ini dulu. Nanti sampai situ saya cuba sambung sikit yang Kak Hati tanya tu. Dia ada sampai di ja'ala lakum sekali lagi. Okey. Al-kitaba bi aidihim, yang ni
boleh, ini sekarang dengan khilaf ini boleh dua wajah. Cuma bila kita idgham, yang ni kena baca panjanglah Alkitab biaidihim. Okey. Alkitab biaidihim, iaitu kalau kita baca dengan izhar lah, tak ada masalah lah, macam Hafs. Yang hum tu Arab maklum lah. Walaupun Ustaz sebut him, tapi kita dah belajar sebelum ni tentang dhamir yang duduk selepas ya kan. Okey, Alkitab bil haqq, muka surat 26 ayat 213. Alkitab bil haqq. Yang ini pun sama, boleh baca dengan dua wajah. Okey, dua wajah. Cuma kena ingat kalau bila baca dengan idgham, dia kena panjangkanlah 6 harakat. Yang ni kait dengan Kak Yati sebut tadi. Ja'ala lakum surah An-Nahli, dia ada 8 tempat. Dia ada 8 tempat. Jadi 8 tempat ini boleh dibaca dengan izhar boleh, idgham pun boleh. Pada muka surat 274 dan muka surat 276. 274, 276. Ja'ala lakum. Sini. Okey. Jadi dalam ayat yang ke-72 ada, kita tengok dalam 72 ada ja'ala lakum, dan dia ada 2 kali. Wallahu ja'ala lakum. Tuan-tuan dan puan boleh terus buka muka surat 274. Wallahu ja'ala lakum, satu, min anfusikum azwajam wa ja'ala lakum, ada lagi min azwajikum banina wa hafadatan. Itu ayat yang ke-72. Okey. Kita turun sikit lagi, kita pergi kepada 275, muka surat 275 ayatnya 78. Ayat 78, 275 ni ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum. Kan ada wa ja'ala lakum, yang ini kena idgham sahaja. Yang ini kena idgham sahaja. Okey. Kita turun lagi muka surat 2. Ulang balik ayat mana Ustaz yang kena idgham? Sebab kat sini tak ada. Dua-dua izhar pula. Syai'a la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Itu ke Ustaz? Yang ayat muka surat 276, muka surat 275 ayat 78. Kalau Hafs punya, sebab kalau kat sini punya 78 pun Ibn Amir pula, Yaqub. Quran Hafs ke apa? Tak ada, saya tengok Yaqub, tapi dia punya hamish kat tepi sama macam hamish yang lain. Wajahani. Sama macam mana? Kalau saya tak silap, tengoklah. Dua wajah juga lah. Idgham dengan izhar. Idgham dengan izhar. Wajahani. Okey. Muka surat 275. 275. Ja'ala lakum. Ayat yang ke 78. Sama ayat. Ayat yang ke-78. 78. Kalau tengok di sini dia Mish dia kata wajahani juga. Dalam Quran ke dalam apa tu? Mushaf. Dalam mushaf dia. Mushaf Yaqub. Mushaf Yaqub. Mushaf Yaqub. Maknanya sama ada khilaf. Tak. Dia
gini dulu. Cuba catat dulu ini. Muka surat yang satu lagi 276. Ayat yang ke-80. Jumpa ja'ala lakum. Ada dua tempat dalam situ ayat tu. Yang ni dua wajah. Boleh, dua wajah. Kemudian 276 juga ayat yang ke-81. 81. Okey, 81 juga dibaca dengan dua wajah. Okey. Jadi kita jumpa beberapa tempat ja'ala lakum. Jadi dalam ja'ala lakum yang banyak tempat itu cuma pada tempat yang Ustaz sebut tadi, iaitu pada ayat yang ke-78 saja dibaca dengan wajah idgham. Tapi dalam Quran tu dia buat dua wajah. Buat dua wajah. Ustaz tak rujuk. Ustaz tak rujuk kepada Quran dia. Kita rujuk kepada buku usul. Satu lagi, kita buka yang satu lagi. Dia kadang-kadang sama ada dia termasukkan Tariq yang bukan Tariq Syatibi. Tu nak kena kepada dipanggil tahrirat. Okey. Sambil-sambil tu jalan dulu tinggal dulu yang tu. Boleh Ustaz. Sebab yang saya ingat Ustaznya ja'ala lakum yang Ustaz sebutkan tadi memang dibaca dengan satu wajah saja, tapi kenapa dimasukkan dua juga di situ nanti Ustaz cari. Takut ada sedikit kesilapan di situ. Okey, kita terus dulu ambil yang ni sikit lagi. La qibala lahum. La qibala lahum. Yang ini pun juga masih lagi dalam senarai yang dibaca dengan dua wajah. Dua wajah. La qibala lahum, la qibal lahum. Okey. Ayat yang ke-37. Surah An-Naml, muka surat 380. 380. Okey, kemudian yang ini 4 tempat pula dalam surah An-Najmi. Dalam surah An-Najmi ada ayat wa annahu huwa. Wa annahu huwa. Yang mana 4 tempat ini boleh pada ayat 43, ayat 44, ayat 48 dan ayat 49 boleh dibaca dengan dua wajah. Yang sama ada kita baca dengan izhar ataupun kita baca dengan dan idgham. Okey. Habis. Okey, saya ambil sikit lagi tentang masuk perkara kepada idgham yang ketika wasal saja tetapi izhar bila kita ibtidakkan dia, iaitu pada muka surat 433 dalam surah Saba ayat yang ke-46. Tsumma tatafakkaru. Jadi kalau sambung idgham lah, tsumma tafakkaru. Kalau berhenti pada summa, kita akan mula dengan izhar. Tatafakkaru. Dengan izhar. Okey. Baik, sampai situ dulu. Sampai situ tentang izhar dan idgham, dan Ustaz ada hutang tentang tadi. Nak kena semak betul-betul. Apa yang boleh berlaku, ada sedikit kekhilafan di situ. Nanti Ustaz akan respon. Ni cari-cari ni tak jumpa lagi ni. Sambil-sambil.
Baik, jadi pada malam ni kita sempat bincangkan tentang hukum dua hamzah, tentang ha dhamir ataupun disebut sebagai silah, dan juga berkaitan dengan nak wakaf yang berlakunya ha usad. Kemudian kita masuk tentang idgham, izhar dan idgham ataupun kabir, dan juga khilaf sepakat ataupun boleh baca dengan dua wajah bagi Imam Yaqub, dan ada khusus bagi Imam Ruwais. Jadi insya-Allah ada berbaki lagi beberapa tajuk, dah tak banyak dah saya rasa. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan akan datang serta dengan biografi ringkas tentang imam ataupun perawi yang kedua bagi Imam Yaqub, iaitu Imam Rawh. Okey. Baik, setakat tu kalau ada apa-apa nak ditanyakan? Ada? Kalau tak ada, kita setakat ini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz.